Kisah ni berlaku 5 tahun lepas. Masa tu aku cuma berniaga kecil-kecilan. Sebagai seorang peniaga, banyak benda kita kena ambil peduli. Contoh tempat niaga, bahan niaga dan risiko kerugian. Pelbagai barang niaga aku cuba, tapi kebanyakan perlu banyak modal, tapi keuntungannya sedikit. Untuk teruskan hidup di mana masa tu mencari pekerjaan agak sukar. Jadi aku memutuskan untuk berniaga. Dari seorang penjual sayur, buah-buahan ke baju banda, di sini aku cuba kongsikan kisah saat aku menjual bahan BBQ atau bahan bakar. Seperti peniaga atau penjual lain, aku juga berhasrat menjual panggangan atau BBQ yang lengkap. Aku memilih untuk menjual sayap ayam, leher, hotdog dan juga daging. Selalunya aku akan menjual panggangan yang segar. Jadi aku akan bawa daging dan organ-organ ayam dan hotdog yang segar ke tempat aku berniaga. Jadi semuanya mentah. Sebagai peniaga pemula atau penjual baru, mencari tempat berjual adalah satu strategi untuk membuahkan hasil jualan itu laku. Pada mulanya aku memilih untuk berjual di samping tamu-tamu. Namun kehadiran aku tidak disenangi oleh peniaga panggangan lain. Aku cuba bertahan. Namun akhirnya aku mengalah. Kehadiran aku seolah tak diundang. Jadi aku memutuskan mencari tempat lain atau pot lain. Banyak kali aku bertukar tempat, tapi kebanyakan peniaga lain tak menyukai kehadiran aku. Panggangan aku jauh lebih laku dan membuatkan sesetengah peniaga tidak senang dengan keberadaanku. Aku hampir berputus asa. Tapi bila mengenangkan hidup harus diteruskan, aku cari pot lain. Kali ini aku memilih pot yang tiada peniaga lain. Aku memilih pot di Lebuh Raya. Lebuh Raya itu depan belakangnya hutan. Cuma di tengah-tengahnya laluan kereta, iaitu jalan raya. Pada mulanya perniagaanku tak merangsangkan. Hinggalah satu saat aku mula dikenali. Ramai regular customer yang pernah rasa dan tahu pasti akan berhenti dan singgah. Pernah juga aku ditanya beberapa kali oleh segelintir customer yang semakin rapat dengan aku. "Bro, kau tak takut ke berniaga tempat terpencil selekoh tajam ni sorang-sorang?" tanya mereka. "Dahlah kau ke kadang kau sampai lewat malam." Aku cuma tersenyum, menjawab, "Nak takut apa bro? Aku lagi takut kelaparan." Jawab aku bersahaja, mematikan persoalan pelanggan yang pernah bertanya. Mereka juga tersenyum dengan jawapan aku. Perniagaanku semakin hari semakin berkembang. Setiap hari pasti aku pulang dengan rezeki yang membuatkan aku tersenyum ceria. Hinggalah satu hari aku dikejutkan salah seorang dari keluargaku sedang sakit di kampung. Tanpa berfikiran panjang, aku berhenti seketika berniaga dan pulang ke kampung. Pada mulanya aku mau bercuti untuk beberapa hari, tapi dengan keadaan sepupu rapatku yang sakit tu, akhirnya aku bercuti lebih seminggu. Dan akhirnya sepupu aku mula pulih dari sakitnya. Aku pulang ke tempat asalku. Dalam perjalanan pulang, di benak fikiranku hanya satu. Seminggu lebih aku tak niaga, kata aku. Tiba di kediamanku dengan cuti yang lama, wang aku pula berkurangan. Keesokan harinya aku berniaga seperti biasa. Dari tengah hari ke malam aku berniaga macam biasa. Aku pelik, laluan tu sepi, tak macam biasa. Padahal laluan tu jalan ke kota. Kenapa? Kata aku sendirian. Petang tu pendapatanku kurang. Aku pasrah. Banyak lagi organ ayam dan daging panggang aku tak laku. Keesokan aku berniaga lagi seperti biasa. Tapi hasil dagangannya juga sama, macam tak banyak yang lalu kawasan tu. Petang tu aku putuskan berniaga sampai malam lewat sikit. Entah kenapa petang tu mula hujan gerimis. Mujur tempat niaga aku tu memang aku letak payung niaga yang jenis besar tu.
So aku taklah kena hujan. Kalau hari-hari macam ni, aku bakal hilang modal, kata aku sendirian. Seperti biasa, sementara menunggu customer yang datang, aku layanlah movie di handphone aku. Dalam gerimis tu, sedang aku fokus tonton video di YouTube, tiba-tiba cuping telinga aku terdengar bunyi suara kanak kecil ketawa keriangan. Aku pun tersentak lah. Pada mulanya aku ingatkan suara tu datang dari movie yang aku lihat. So aku tekan pause. Ketawa kanak kecil itu berbunyi lagi. Mendongak ke sekeliling yang tadinya aku menunduk fokus melihat handphone. Aku melihat ada kanak kecil perempuan berbaju putih, jenis gaun tu, bermain di lebuh raya di samping kiri aku, yang belakangnya penuh hutan. Aku pun tegur, adik, jangan main sana, bahaya. Dalam tu hutan, ada gaung, kata aku lagi. Kanak kecil itu tak menghiraukan aku. Aku tegur lagi dan lagi. Adik, sini, kata aku lagi. Sedang kanak kecil itu berulang alik di jalan itu, dia memandang aku. Sini dek, sini, belau aku lagi. Adik itu perlahan datang ke arahku. Alangkah terkejutnya aku. Bahagian hadapan baju kanak kecil itu dipenuhi darah. Kepalanya juga cedera parah. Adik ni kenapa? Soalku. Ibu ayah mana? Soalku lagi. Kanak kecil itu cuma mengangkatkan kedua bahunya serentak menandakan dia tidak tahu. Kemudian kanak kecil itu memandang ke arah panggangan aku. Dia mengusap-usap perutnya. Adik lapar? Tanya aku. Dia mengangguk. Adik nak ayam ke daging? Abang bagi ni, soalku. Kanak kecil itu menuding jarinya ke arah daging mentah yang belum aku panggang. Ini mentah ni dek, jawabku. Jap abang panggang daging ni jap. Belum habis perkataanku, adik tu terus menggapai daging mentah itu dan makan dengan rakus. Adik tu mentah, kataku lagi. Kanak kecil itu berlari menjauhi dari aku dan menuju ke gaung yang penuh hutan. Adik, jeritku lantang. Aku cuba mengejarnya, tapi tak sempat. Adik tu hilang. Bila aku perhatikan tempat yang adik tu berlari, tadi tempat penghadang jalannya sudah putus dan tembus, seolah dilanggar sesuatu. Kenapa penghadang besi jalan tepis ni kena langgar? Soalku sendiri. Sebelum ni tak ada pula. Soalku lagi. Aku mula tak sedap hati. Aku bungkus dan aku pulang. Keesokan harinya aku berniaga seperti biasa. Macam sebelum ni, suasana petang itu sepi. Tak banyak kereta yang lalu lalang. Aku menggeleng kepala tanda pasrah. Hari ke hari aku berniaga seperti biasa. Sesekali kanak kecil itu muncul lagi dan menggapai daging mentah yang aku bawa. Bila dikejar, ia hilang masuk ke hutan. Aku pun pelik, datang dari mana kanak kecil tu? Soal aku di dalam hati. Hinggalah satu saat aku didatangi regular customer. Kamu masih naik ke sini lagi bro? Ingatkan dah berhenti. Tak takut ke? Atau kau masih belum tahu? Soal customer itu mendadak pada aku. Apa? Soalku. Seminggu yang lepas, ada satu keluarga yang kemalangan dan terbabas ke gaung tak jauh dari tempat kau niaga ni. Ibu bapanya disahkan meninggal dan anak perempuan mereka masih belum ditemui. Setelah mendengar penerangan itu, aku mula teringat dengan kanak-kanak kecil dan daging mentah. Baru ku sedar yang selama ni kanak kecil yang kulihat itu roh gentayangan yang masih tak tenteram. Sejak itu aku tidak lagi berniaga kat lebuh raya tu. 3 hari berlalu, di muka hadapan Akbar, kanak kecil itu sudah dijumpai. Pakaian dan keadaannya persis aku pernah jumpa. Dalam meremang aku turut rasa sedih. Patutlah dia mencuri daging mentah dan lari ke gaung. Mungkin saja dia mahu aku mengikutinya dan menunjuk keberadaannya.